Dan Allah beri peringatan, dunia ini tidak lain melainkan tipu daya belaka. Tuan-tuan, ada beberapa perkara yang Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, surah Ali Imran ayat 185. Allah kata setiap daripada kita akan mati. Dua, apa yang kita buat sekarang akan dibalas di sana. Tiga, siapa yang selamat dari neraka, sebaliknya masuk syurga, itulah orang yang beruntung. Lima, kata Allah, dunia ni hanya tipu daya saja. Subhanallah. Baik, tajuk yang kita bicara malam ni, kejayaan yang hakiki. Kalau orang tanya pada kita, apa kejayaan yang hakiki? Dapat 6A UPSR, kejayaan yang hakiki. Dapat 13A SPM, dapat ijazah, dapat master, dapat PhD. Kejayaan hakiki apa dia? Jadi yang berhormat. Apa kejayaan hakiki? Apa kejayaan hakiki kita pun tak tahu. Kalau kata bahawa kejayaan hakiki itu ialah dapat pegang jawatan, berapa kerat saja di kalangan kita yang boleh pegang jawatan. Dalam satu kawasan, seorang je jadi adun, seorang je jadi ahli parlimen. Habis itu yang tak dapat jadi ahli parlimen tu gagal ke? Tak juga. Dalam satu kawasan kita ni, 4 orang je jadi imam. Habis itu yang lain tak jadi imam. Adakah yang tak jadi imam tu gagal? Dalam kawasan kita ni, seorang je jadi penceramah, yang lain duduk di bawah. Adakah yang di bawah ni gagal? Yang jadi penceramah je berjaya? Tak juga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kejayaan yang sebenar ialah bila engkau selamat daripada neraka dan engkau dimasukkan ke dalam syurga. Inilah dipanggil kejayaan yang sebenar. Dan kalau boleh, itulah target kita. Sebab dalam dunia ni macam-macam target. Akhirnya target yang kita dapat itu kita tinggalkan. Apa target awak? Target saya nak panjat Gunung Everest. Lepas panjat turun. Awak tak duduk turun? Dia kata tak boleh duduk, panjat boleh. Duduk terus lah, panjat setengah mati. Awak tak duduk turun, buat rumah sana bagus punya, cantik punya. Dia tak payah. Punya susah nak dapat Everest, tinggal. Berapa banyak rumah kita ni tuan-tuan yang dulu buat susah payah, buat pinjaman, buat hutang sana, hutang sini, dah siap, tinggal rumah tu. Tuan-tuan tak tengok kereta hak duk sadai tepi jalan. Nak beli kereta tu jenuh bercinta. Pinjam sana, buat loan sini, bayar tiap-tiap bulan, repair sana, repair sini. Mati tuan dia, mai ke anak, tak peduli ke kereta, duk tersadai kereta. Berapa banyak kita hari ni yang capai target? Apa target kamu? Saya nak dapat SPM. Sekarang CJ SPM tu di mana? Ada dalam bilik rumah saya. Ada guna ada SPM kamu? Tak guna apa? Awak tak guna pula? Tak tahu, saya kerja sekarang pun tak pakai SPM. Habis itu sebenarnya target kita apa? Target kita yang sebenar-benarnya ialah syurga. Yang ni target kita. Bagaimana nak dapatkan syurga? Kejayaan yang hakiki. Kalaulah kita berjaya dalam dunia, kalau tak dapat syurga, tidak berjaya. Hidup kita tak salah kalau kita ada target. Umur 26 nak menikah, target. Cari jalan. Ada orang yang umur 30, dia kata, Ustaz, saya target sebelum 30 saya ada rumah. Silakan. Ada orang target, sebelum umur saya 28 Ustaz, saya menikah, ada rumah, ada kereta, ada anak Ustaz. Silakan. Ada yang tercapai target. Tak salah target. Tak salah cita-cita. Saya pun dulu cita-cita kat tuan-tuan. Saya tengok radio tu. Saya tengok radio di rumah saya tu. Saya kata satu hari nanti aku target, aku nak masuk dalam radio ni. Walaupun radio tu kecil, aku besar, mesti muat juga dalam radio tu.
Target. Saya duk bawa kereta, duk dengar orang cakap dalam radio. Aku cari jalan, macam mana aku nak boleh supaya orang radio ni panggil aku masuk cakap dalam radio kereta. Target, tuan-tuan. Saya target tengok orang pergi tengok video kat kedai Tom Yam. Tengok TV dia berpasang CD. Satu hari nanti CD aku ni akan dipasang di kedai kopi ni. Cari jalan. Mai ke Penang Port tu, duk tengok cruise 12 tingkat, 10 tingkat duk tersadai kat Penang Port tu. Satu hari aku nak naik kapal ni. Aku nak conquer kapal ni, aku nak semaya atas sekali. Target. Saya pergi Kuala Lumpur, saya tengok KL Tower. Satu hari aku nak ceramah atas KL Tower tu. Target. Tengok televisyen, satu hari TV hak nipih ni, TV hak kurus ni, aku nak masuk dalam dia pula, biar aku cakap dalam dia. Target. Target tak salah. Kalau kita mencapai target baik yang kita harapkan, alhamdulillah. Tetapi apa target yang kita target sekalipun ni, tuan-tuan? Kata Allah, dunia saja. Dunia belaka. Engkau targetlah apa benda pun. Saya nak membina bangunan 10 tingkat, saya punya. Buat, Allah izinkan. Tapi kau tinggal. Kau nak kahwin berapa? 4, 3, 2, 1. Berapa banyak orang yang target nak kahwin lebih pada seorang? Silakan. Target, dapat dia, tuan-tuan. Sebab Allah izinkan apa sahaja yang kita nak. Tetapi ingat, kata Allah, dunia ni hanyalah sementara. Tipu daya belaka. Maka kata Allah dalam surah Ali Imran 185 tadi, Allah Ta'ala pesan kepada kita, manusia yang berjaya, manusia yang beruntung dipanggil sebagai faz. Fa alif zai, faz. Jadi malam ni kita dapat jadi faz cita-cita kita. Target kita apa dia? Faz. Kalau orang tanya Kak Leha, apa cita-cita Kak Leha? Faz. Abang Bidin, apa cita-cita Abang Bidin? Faz. Faz tu menatang apa? Kita jawab, dia bukan menatang. Aku suruh ambil dengan ceramah semalam, hang tak mau mai. Sibuk nak makan besak, macamlah orang Cina. Hang pula sibuk nak makan besak. Orang kata mai dengar ceramah, hang tak mau. Mailah dengar. Semalam kita membicarakan tentang maksud faz. Faz maknanya ialah orang yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka dia dipanggil faz. Kenapa Allah cakap macam itu? Sebab di hari kiamat ada di kalangan kita yang masuk neraka. Tetapi syafaat daripada Allah, syafaat daripada Nabi Muhammad, izin daripada Allah, orang yang masuk neraka ni, tuan-tuan, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka dia juga dipanggil faz. Ni target kita. Syafaat tu kan banyak, tuan-tuan. Syafaat tu kan banyak. Syafaat untuk Nabi Muhammad saja tu berapa banyak, tuan-tuan? Antaranya memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisab. Faz. Tak payah dihisab, masuk syurga tanpa hisab. Kata Allah, ini golongan faz. Yang kedua, dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan hisab yang mudah. Hisaban yasira. Hisab yang sangat senang. Allah panggil hisab lebih kurang masuk syurga. Yang ketiga, golongan yang dah nak masuk dalam neraka, tapi dengan berkat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk dalam neraka, masuk dalam syurga. Dah dekat sangat nak masuk neraka ni, tapi syafaat daripada Rasulullah. Ada golongan yang dah masuk dalam neraka dengan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa, ya Allah, keluarkan mereka daripada neraka, ya Allah, masuklah mereka dalam syurga, ya Allah. Maka ini dipanggil golongan faz, golongan yang berjaya. Soalan dia, tuan-tuan, agak-agak kita ni masuk tak dalam golongan faz? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yang masuk syurga tanpa hisab 70,000 orang. Setiap daripada seorang daripada 70,000 tu pula
boleh tarik yang lain pula masuk syurga sekali. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita termasuk dalam golongan yang dimasukkan dalam syurga dalam keadaan hisab yang mudah, kira bicara yang mudah, seronoknya hidup kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka itulah kejayaan kita.